Selamat sejahtera. Hari ini kita akan membincangkan mengenai bab 1, skala dan jarak. Selamat datang. Apa yang akan anda pelajari hari ini? Yang pertama, menentukan jarak sebenar menggunakan skala. Yang kedua, menentukan jarak sebenar berpandukan skala pada peta. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, pada akhir sesi pembelajaran, murid dapat menggunakan skala penyata, skala lurus dan pecahan wakilan untuk menentukan jarak sebenar. Yang kedua, menentukan jarak sebenar berpandukan skala pada peta. Mari kita imbas kembali. Apakah skala lurus? Skala lurus ialah skala yang berbentuk lurus yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama jaraknya. Kita imbas kembali alatan bagi mengukur jarak lurus. Antara alatan-alatan yang kita boleh gunakan ialah pembaris, jangka tolok dan juga jalur kertas. Skala lurus. Kita perlu menandakan titik permulaan pada garisan yang sudah sedia dilukis. Kemudian, kita perlu menandakan bahagian yang bersamaan dengan jarak tertentu di atas permukaan tanah dengan menggunakan garis-garis kecil ke sebelah kanan titik permulaan. Dalam skala 1:1 juta, bahagian tersebut boleh mempunyai panjang 1 cm yang ditandakan sebagai berpuluh-puluh kilometer. Di sebelah kiri titik permulaan, kita biasanya melukis bahagian asas. Dalam kes ini ialah 1 cm yang dibahagikan kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil untuk membuat bacaan jarak yang lebih mudah. Baiklah, mari kita imbas kembali bagaimana cara mengukur jarak yang lurus. Sebagai contoh, Amy tinggal di Kampung Selama dan ingin ke Rumah Abu di Kampung Damai menaiki kereta. Berapakah jarak yang perlu dilalui oleh Amy? Skala yang diberi pada peta ialah 1:50,000. Langkah pertama, kita perlu mengukur jarak pada peta dari Kampung Selama ke Simpang. Langkah kedua, kita perlu mengukur jarak dari Simpang Kampung Selama ke Kampung Damai. Langkah ketiga, kita perlu mengukur jarak dari Simpang Kampung Damai ke Kampung Damai. Jadi, jumlah jarak pada peta ialah 6 cm tambah 6.3 cm tambah 0.7 cm bersamaan 13 cm. Maka, jarak sebenar yang perlu dilalui oleh Amy ialah 13 cm darab 0.5 km bersamaan 6.5 km kerana skala yang diberi pada peta ialah 1 cm bersamaan dengan 0.5 km. Untuk mengira jarak sebenar antara dua objek di atas peta, contohnya antara bandar A dengan bandar B, kita perlu mengukur jarak ini dengan pembaris dan membandingkannya dengan skala lurus. Jarak antara titik A dengan B ialah 20 km, iaitu 0.62 batu. Ambil perhatian bahawa anda hanya boleh menggunakan pembaris untuk mengukur jarak di sepanjang garisan lurus. Untuk mendapatkan ukuran yang lebih tepat di sepanjang suatu garisan melengkung, anda perlu mengukur bahagian-bahagian kecil yang lurus pada garisan melengkung tersebut dan menambah semua ukuran itu. Garisan melengkung dapat diukur dengan menggunakan jangka tolok atau sejalur kertas dan sebatang pensel. Pertama, tentukan pembukaan
permukaan jangka tolok. Semakin melengkung garisan yang diukur, lebih kecil permukaan jangka tolok. Kemudian, ukur keseluruhan jarak menggunakan jangka tolok dan kira bilangan langkah yang telah diambil untuk mengukur keseluruhan laluan tersebut. Kini, anda boleh menentukan panjang laluan tersebut dalam unit sentimeter atau inci dan mengira jaraknya di atas permukaan tanah atau membacanya dari skala lurus. Panjang permukaan jangka tolok darab bilangan langkah bersamaan panjang laluan pada peta. Jika anda tidak mempunyai jangka tolok dan anda tidak memerlukan ukuran yang sangat tepat, anda boleh mengukur panjang laluan dengan meletakkan benang di sepanjang laluan yang hendak diukur. Tetapi, jika anda mempunyai jalur kertas dan pensel, anda boleh cuba untuk mendapatkan ukuran yang lebih tepat. Letakkan tepi kiri kertas pada titik permulaan laluan dan tandakan tempat di titik permulaan pada tepi jalur kertas tersebut. Gerakkan jalur kertas seperti dalam gambar dan tandakan titik yang seterusnya. Ulangi langkah ini sehingga anda sampai ke akhir laluan. Kemudian, anda boleh mendapatkan jarak menggunakan pembaris atau skala lurus. Anda boleh mencuba dengan mengukur jarak jalan raya dalam peta. Pilih laluan yang berliku-liku dengan jarak tertentu dan semak sama ada ukuran anda betul atau tidak. Baiklah, mari kita lihat antara alatan untuk mengukur jarak yang melengkung. Antaranya pembaris, benang dan jalur kertas. Langkah-langkah mengukur jarak melengkung menggunakan jalur kertas. Apakah jarak sebenar Pekan Kulim ke Kampung Murni melalui Sungai Muda? Mari kita lihat bagaimana langkah-langkah yang boleh dilaksanakan. Langkah-langkah mengukur jarak. Yang pertama, bahagikan jarak melengkung kepada bahagian-bahagian kecil yang lurus. Tandakan huruf kecil pada setiap bahagian. Letakkan jalur kertas di titik permulaan. Tandakan panjang setiap bahagian. Letakkan kertas yang lengkap ditanda di atas skala lurus untuk mendapatkan jarak. Maka, jarak sebenar Pekan Kulim ke Kampung Murni melalui Sungai Muda ialah 5 cm bersamaan dengan 5 km jarak sebenar. Baiklah, kita nak menentukan jarak sebenar berbandingkan skala pada peta. Dalam soalan ini, kita perlu kira jarak sebenar tempat menggunakan skala pada peta. Pertama sekali, kalau kita nak nak kira jarak, kita kena tengok skala yang diberi dalam peta. Dalam soalan ini diberikan kita skala dalam bentuk lurus, skala lurus mudah. Kemudian kita perlu tengok apa unit yang ada dalam skala kita. So unit yang digunakan ialah km, kilometer. Kemudian kita perlu tentukan skala ini mewakili berapa kilometer. So kita tengok kosong. Next ni ialah 1. So ini kan kita 1 cm. Sepatutnya kita perlu ukur dengan barislah 1 cm. So bermaksud di sini 1 cm mewakili 1 km. Kita lihat pada nombor yang pertama selepas kosong. Kalau nombor ini nombor 2, so 1 cm mewakili 2 km. Okey, seterusnya, so kita dah tahu skala yang diberi ini ialah 1 cm mewakili 1 km. Okey. Kemudian kita tengok soalan kita.
Soalan kita yang pertama, jarak lurus rumah Fairuz ke pejabat pos. Okay, kita tengok mana rumah Fairuz. Okay, ini rumah Fairuz. Pejabat pos. Okay, pejabat pos kita cari tak jumpa, kita perlu tengok pada petunjuk yang diberi. So, P.P. Ini ialah pejabat pos. Okay, kemudian ditanya jarak lurus. Kalau ditanya jarak lurus, bermaksud kita hanya perlu ukur jarak dari rumah Fairuz ke pejabat pos terus sahaja. Tak perlu ikut jalan raya. Okey. Jadi macam mana kita nak kira jarak dia? Kita gunakan pembaris. Okey, ambil pembaris. Tadi kita dah kata 1 cm mewakili 1 km. So kita gariskan. Okey, gariskan. Dia dah bagi, dia dah tandakan kita X. So kita hanya ambil pada X sahaja. Jika dia tak ada bagi X, kita buat X dekat situ. Kita buat pangkah di situ. Kedudukan dia. Kita nak tentukan kedudukan dia. Okay, kemudian kita gariskan dan kita baca berapa jarak yang antara rumah Fairuz dan juga pejabat pos. So kita tengoklah dari kosong sehingga berapa? 5 perpuluhan di sini. So ini ialah 5.7. So ini adalah jarak pada peta 5.7 cm. Jarak pada peta dalam bentuk sentimeter. Okey. Kemudian jarak sebenar dia berapa? Nak tahu jarak sebenar, kita tengok balik tadi. 1 cm mewakili 1 km. So bermaksud 5.7 ni hanya kena darab dengan 1 sahaja. So jawapan dia ialah 5.7 kilometer. Yang ini cm, yang ini kilometer. So beza di situ hanyalah pada unit dia sahaja. Pada peta dalam bentuk sentimeter, pada jarak sebenar ialah dalam unit kilometer. Okey, soalan yang kedua, jarak rumah Fairuz ke sekolah melalui jalan raya. So dia kata melalui jalan raya, kita kena ukur, kena ikut jalan raya. Jalan raya dia dah bagi petunjuk berwarna merah. So ini adalah jalan raya. So macam mana nak ukur? Kita kena daripada yang bertanda pangkah di rumah Fairuz dan juga bertanda pangkah di sekolah, kita gariskan pergi ke jalan raya dahulu. Sekolah. Kemudian di jalan raya. Okey. Kemudian kita ambil ukuran dari rumah Fairuz ke simpang rumah Fairuz, kira-kira 0.5 cm. Kita akan tambah dengan dari simpang jalan rumah Fairuz ke simpang sekolah, kurang 7.1. Kemudian kita akan tambah dengan simpang di dekat simpang sekolah dengan sekolah, kira-kira 0.6. So kita jumlahkan 7.1 tambah 0.5 tambah 0.6. Jadi apa? 8.2 cm. Jadi jarak pada peta ialah 8.2 cm. Jarak sebenar terdarab dengan 1 sebab 1 cm mewakili 1 km. So dapat 8.2 km jarak sebenar dari rumah Fairuz ke sekolah melalui jalan raya. Okey, baiklah, seterusnya kita nak mengukur jarak melengkung sungai bahagia dari titik X ke titik Y.
Okey. Macam mana kita nak ukur? Kita boleh menggunakan sama ada benang atau jalur kertas atau pembaris atau jangka tolok. Tetapi kalau kita gunakan benang atau jangka tolok, kita perlu ambil bacaan, kita perlu pecahkan kepada beberapa bahagian yang kecil. Sungai ni kita perlu potong-potong dia. Kita ambil bacaan yang kecil, sikit dan tambahkan. Cara yang paling mudah kita gunakan benang. Okey. So macam mana nak gunakan benang? Pertama, kita ambil satu benang yang cerah lah, supaya senang kita nak tengok, kita nak tanda dia senang. Jadi kita tandakan satu point di benang tu. Gunakan pen supaya kita nampak lah. Nampak satu tempat yang telah kita tanda. Satu tempat. Kemudian kita letakkan di X. Okay. Ni titik Y. Dia dah ada tanda pangkah di situ, so kita ikut jalan yang diberi tanda pangkah. Kalau tak nak, kita boleh buat dari X ni ke Y ni. Okay. So saya buat mengikut sungai lah. Okay, dari sini kita pastikan benang kita mengikut sungai. Okay. Kemudian sampai ke Y, kita tandakan balik di Y benang kita tu. Okay, so kita dah ada dua tempat yang bertanda. Ini tadi X, ini tadi Y. Kita pindahkan bahagian benang yang bertanda tadi ni di pembaris. Dan kita ukur nilainya. So, nilai dia ialah 6.3 cm. So, jarak melengkung Sungai Bahagia dari titik X ke titik Y ialah 6.3 cm. Selalunya kalau ukuran ni, kalau soalan peperiksaan dia ada plus minus lah. Sama ada tambah tolak 0.1 cm atau 0.2, tergantung kepada soalan dan juga skema jawapan. So 6.3 cm adalah jarak pada peta. Untuk nak tahu jarak sebenar, kita perlu darab dengan 1 kilometer. Jadi 6.3 darab 1 sama dengan 6.3 kilometer. Okay, kita dah dapat jarak sebenar bagi panjang sungai X ke Y. Baiklah, seterusnya kita pergi soalan B. Sekiranya skala pada peta di atas ialah 1 cm mewakili 2 km, berapakah jarak sebenar tempat berikut pada skala tersebut? Okay, kalau kita sebut 1 cm mewakili 2 km, kita bayangkan kalau dia berada di skala lurus, kosong, jarak 1 cm, contoh di sini jarak 1 cm. Yang pertama nombornya ialah 2. So seterusnya 4, 6, 8, unit dia ialah kilometer. Ini saya assume jarak dia ialah 1 cm. Saya anggap nilai dia 1 cm. Kalau ukur dengan pembaris cara yang betul, kita perlu buat, contohnya saya buat sampai sini. So ini kosong, ini adalah 2, ini adalah 4, dan ini adalah 6 dan 8. So kosong, 2, 4, 6, 8. Kilometer adalah dia punya unit. Okay, itu contoh. So jarak lurus rumah Fairuz ke pejabat pos. Soalan yang sama, kita hanya perlu ambil jawapan yang sama sahaja sebab jarak pada peta tidak berubah. 5.7 cm.
Jarak rumah Fairuz ke sekolah melalui jalan raya. Soalan yang sama juga. So, kita ambil jawapan yang sama, 8.2 cm pada peta. Jarak melengkung Sungai Bahagia dari titik X ke titik Y sama juga. Jadi 6.3 cm. Kemudian kita nak tahu jarak sebenar. Tadi kita kata 1 cm mewakili 2 km. Jadi kena darab dengan 2 km. Darab 2 km. So jadinya jawapan jarak sebenar ialah 5.7 darab 2 11.4 km. 8.2 darab 2 16.4 km. 6.3 darab 2 12.6 Okey, itu sahaja untuk hari ini. Berdasarkan aktiviti pada peta, jawab soalan-soalan yang berikut. Apakah jenis skala yang digunakan dalam peta di bawah? Senaraikan 3 ciri pandang darat budaya dalam peta di bawah. Kemudian, jawab semua soalan di halaman 8 buku MyPBT. Sebagai rujukan, anda boleh merujuk buku teks tingkatan 2 dan juga instrumen pentaksiran geografi tingkatan 2 MyPBD. Anda boleh scan QR code di bawah untuk menjawab soalan kuis intrik. Sebagai rumusan, jarak lurus dapat diukur menggunakan pembaris, jangka tolok dan jalur kertas, manakala jarak melengkung dapat diukur menggunakan benang, jalur kertas dan pembaris. Jarak sebenar perlu diukur berpandukan skala yang diberi, sama ada skala penyata, skala lurus atau pecahan wakilan. Terima kasih kerana hadir.